Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera murid-murid. Harap kamu semua berada dalam keadaan sehat walafiat hendaknya untuk kita meneruskan PDPR pada hari ini. Baik murid-murid, tajuk pembelajaran kita hari ini ialah kata dasar. Kata dasar. Jadi untuk itu murid-murid, sila rujuk buku teks jilid 2 muka surat 53. 53. Mana tajuknya ialah kata dasar Pakcik Isa penternak ayam. Sebelum itu kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan kata dasar. Jadi murid-murid boleh lihat dalam ruangan info bahasa dalam buku teks di bahagian bawah sekali ya. Jadi di situ dinyatakan ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain. Itu ayat dasar ya. Maksud dia ayat yang menjadi sumber ya, untuk membentuk ayat yang lain. Jadi tajuk ini ataupun kemarin ini kita sudah pelajari dalam buku teks ini juga, iaitu pada muka surat 33 ya. Jadi murid-murid boleh lihat nantilah ya, pada muka surat 33, iaitu di dalam tajuk pola ayat. Jadi cuba kita lihat ya, apakah ini bagaimanakah ayat dasar tersebut ya. Pakcik Isa pesara. Pesara ni maksudnya orang yang tidak bekerja lagi ya, sudah pencen ya. Beliau pesara tentera darat di Sarawak. Dulu dia bekerja sebagai tentera darat. Beliau ingin mengisi masa lapang di rumah. Beliau membela ayam. Beliau membuat reban. Ya. Jadi murid-murid cuba lihat perkataan yang diwarnakan dengan warna hijau tersebut. Pakcik Isa pesara. Ini ayat dasar dia. Ini ayat dasar dia. Yang menjadi sumber untuk pembentukan ayat-ayat yang lain. Di mana diterangkan terlebih dahulu siapakah Pakcik Isa. Ya, Pakcik Isa ni pesara. Lepas tu barulah boleh membina ayat pesara ataupun pencen daripada apa. Beliau pesara tentera darat di Sarawak. Lepas tu beliau ingin mengisi masa lapangnya di rumah. Beliau membela ayam. Beliau membuat reban. Cuba lihat gambar yang disertakan dalam buku teks tersebut. Jadi di sini ayat yang pertama tu Pakcik Isa penternak ayam. Penternak ayam lah, membela ayam. Ada banyak gambar ayam di situ ya. Ayat ini dibina berdasarkan gambar gambar yang diberi. Beliau memakai sarung tangan. Ni ya, dia Pakcik Isa memakai sarung tangan. Jadi apa lagi gambar yang kita nampak? Ni gambar ini ya. Ni gambar ayam ni. Kemudian gambar ini gambar Pakcik Isa memegang
mangkuk, mangkuk ataupun bekas makanan ayam. Okey. Baik, ayat yang ketiga, makanan ayam di dalam mangkuk. Inilah makanan ayam di dalam mangkuk. Kemudian ayam Pak Cik Isa sangat lapar. Okey, ini ayam ni sangat lapar lah. Saya sedang menanti makanan yang hendak diberi oleh Pak Cik Isa. Okey, cuba kita lihat pula gambar nombor 2. Okey, gambar nombor 2 ni kalau kita lihat ialah sebuah gerai, ya. Sebuah gerai. Sebuah gerai yang menjual telur, ya. Ini telur. Okey. Jadi ayat nombor 1 itu kita boleh, ya, nyatakan ini gerai. G-E-R-A-I, gerai. Ya, ini gerai Makcik Aminah. Okey. Dia bukan kedai, ya, gerai. Gerai dengan kedai lain. Gerai ni biasanya di tepi-tepi jalan. Ya. Kalau kedai ni dia ada tempat dia tetap. Ya. Dan biasanya bangunan dia tetap kalau kedai. Kalau gerai ni dia tepi-tepi jalan dan bangunan dia tidak berapa tetap lah. Mungkin diperbuat daripada kemah, ya, dan sebagainya lah. Okey, Makcik Aminah menyusun. Tengok dia jual apa tu. Dia jual telur. Jadi Makcik Aminah menyusun telur. Kemudian Makcik Aminah menjual telur lah. Makcik Aminah menjual telur. Ini pembeli. Okey, ini pembeli. Ini Makcik Aminah. Okey. Kemudian pembeli membeli telur. Pembeli membeli telur. Okey, itu ayat dasar. Ayat yang digunakan untuk pembentukan semua ayat-ayat yang lain lah. Okey. Jadi untuk lebih faham lagi, cuba kita lihat tugasan yang hendak dibuat pada hari ini. Okey, iaitu sila rujuk buku aktiviti jilid 2, muka surat 58. Okey, muka surat 58. Ya. Banner ayat dasar. Tajuk dia cantiknya udang kara. Ya, udang kara. Ini udang kara ni. Ya, ini udang kara. Jadi cuba kita tengok macam manakah ayat dasar yang hendak dibentuk. Okey, nombor 1. Buat ayat ni berdasarkan gambar, ya. Gambar nombor 1. Okey, nombor 1. Encik nasi penternak udang kara lah. Kalau ada gambar lembu situ boleh lah kita kata encik nasi penternak lembu. Tapi ada udang kara, maka encik nasi penternak udang kara. Encik nasi membela udang kara. Udang kara juga. Encik nasi penternak udang kara. Encik nasi membela udang kara.
Oke, gambar nomor 2. Kita lihat di sini ada aktiviti jual beli. Jual beli. Sudah tentulah yang dijual itu udang kara dan yang dibeli itu udang kara. Oke, kita boleh tulis ayat di sini. Contohnya, siapa yang menjual? Yang menjual ialah Encik Nasir. Jadi boleh tulis di sini, Encik Nasir menjual udang kara. Ya, Encik Nasir menjual udang kara. Oke. Ini Encik Nasir. Ini Encik Nasir. Ya. Ini pembeli. Oke, pembeli. Kemudian ayat nomor 4. Apa yang pembeli itu buat? Kalau kita lihat gambar itu, dia di tangannya ada duit. Jadi kita boleh tulis di sini, pembeli membayar harga udang kara. Ya, pembeli membayar harga udang kara. Oke. Gambar seterusnya, gambar nomor 3. Kalau kita lihat di sini, ya, Encik Nasir dan anak dia pergi ke bank. Ya, pergi ke bank. Tu ada tulis bank. Ini. Okay. Dan ni anak Encik Nasir. Okay. Ni Encik Nasir. Ini kaki tangan bank lah yang bertugas di bank tersebut. Jadi kita nak tulis apa di sini? Kita boleh tulis Encik Nasir ke bank. Encik Nasir pergi ke bank contohnya. Ataupun Encik Nasir ke bank. Jadi kita lihat di sini yang menyimpan wang itu ialah anak Encik Nasir. Anak Encik Nasir. Jadi kita boleh tulis di sini, anaknya menyimpan wang ke dalam bank, ataupun anaknya menyimpan wang. Anaknya menyimpan wang. Itu ayat dasar. Untuk pembentukan ayat-ayat yang lain nanti. Jadi cikgu harap kamu paham bagaimana untuk membuat tugasan ini. Jadi kamu buat tugasan ini dalam buku aktiviti jilid 2, buku surat 58. Kalau kamu ada ayat kamu sendiri, kamu boleh buat ayat kamu sendiri. Kalau tidak, ikut sahaja tulis contoh ayat yang cikgu beri tadi. Tulis dengan menggunakan tulisan yang kemas, cantik, kemudian tanda baca mesti diberatkan. Nama orang mesti menggunakan huruf besar pada permulaan perkataannya. Contohnya Encik Nasir. Encik Nasir. Nama dia Nasir, N tu mesti huruf besar. Asalkan nama orang mesti mula-mula tulis dengan huruf besar. Dan permulaan menulis mesti dengan menggunakan huruf besar. Dan diakhiri dengan tanda noktah ataupun titik. Tulis dengan tulisan yang kemas dan jelas. Jelas. Setiap huruf yang kamu tulis itu mesti jelas, supaya mudah dibaca. Murid-murid. Jadi saya rasa setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.